Baik, kita berada pada muka surat yang ke-68. Kita masuk dalam topik yang baru, iaitu menerokai lautan makrifat dengan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasa' min abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu 'indak. Allahumma aftah 'alaina fatahan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Salat Seolah-olah Melihat Allah, yang merupakan kupasan dan syarahan kepada kitab Salatul Muqarrabin karangan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau, dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-68. Kita masuk dalam topik yang baru, iaitu menerokai lautan makrifat dengan solat. Makrifat tu apa ya? Makrifat, ya, mengenal Allah. Dan bahasa Arab mengenal Allah, ma'rifatullah. Singkatannya makrifat. Ya. Ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Ya. Itu makrifat. Orang yang kenal Allah dia panggil arif billah. Arif diambil daripada makrifat. Ya. Makrifat tu, mim itu tambahan dia daripada perkataan irfan.
Baik. Sesungguhnya makrifat hanya akan tinggal misteri sehinggalah seseorang itu mengalami sendiri di dalam batinnya. Makrifat ni dia bukan sekadar ilmu yang berbentuk teori semata-mata. Ya. Akan tetapi sesuatu yang dicapai penghayatan batinnya dalam kalbu manusia. Dia bukan sekadar tahu pada akal, tapi dirasai dengan hati, dengan lubuk hati. Sebab tu orang yang berilmu ni dalam konteks perbicaraan kita hari ini dia terbahagi kepada dua. Ada orang yang berilmu, ya, dan ada orang yang benar-benar berilmu. Dalam tasawuf, orang yang benar-benar berilmu adalah orang yang capai hatinya kepada hakikat ilmu. Dia bukan sekadar faham tentang perbahasan ilmu itu secara teori semata-mata, tetapi dia dapat rasai hakikatnya di dalam hati. Ini orang yang benar-benar berilmu, orang yang mencapai hakikat ilmu. Dalam tasawuf ni membezakan orang yang benar-benar berilmu dengan orang yang hanya berilmu. Ya. Kalau orang awam mungkin susah nak dapat beza. Dia tu semua boleh bercakap ilmu, ya, berilmu je lah. Ya, betul. Ya. Orang yang ada ilmu dipanggil ilmuwan, ahli ilmu. Tapi dalam tasawuf, orang berilmu ni terbahagi pada dua. Orang yang berilmu dengan orang yang benar-benar berilmu. Orang yang sungguh benar ada ilmu. Yang sungguh benar berilmu ni sebenarnya hatinya sudah pun bercampur dengan, dah diisi dengan ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan secara bicara di lisan. Ilmunya bukan sekadar di lisan, tetapi sesuatu yang dah memang sampai ke lubuk hatinya, hakikat ilmu tersebut. Kerana makrifat, tasawuf dan atau al-ihsan merupakan pengalaman langsung yang dapat dihayati, dijiwai, dirasai dan disaksikan, maka mereka yang sudah merasakan dan menyaksikannya pasti mengetahui. Manakala yang masih belum merasakan tidak akan mengetahuinya sama sekali. Mengetahui secara ilmu yang mendalam sebab dia dapat rasa. Bukan mengetahui secara biasa. Mengetahui yang secara mendalam sebab hatinya merasai. Bila sebut keesaan ilahi itu, dia bukan sekadar dia faham tentang wahdaniyah, definisinya, takrifannya, kemudian apa dalil aklinya, apa dalil naklinya, kemudian apa yang dinafikan pada perkara yang mustahil daripada wahdaniyah, iaitu menafikan 5 kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Itu teori perbahasan. Dalam kena belajarlah sedikit sebanyak, kena belajarlah dalam sifat 20 yang tu. Ya. Tapi akhirnya keesaan ilahi, wahdaniyah yang menafikan 5 kam itu, dia bukan sekadar perbahasan teori itu sahaja, tapi keesaan yang dirasai dengan hati manusia, ketunggalan Tuhan yang dirasai dengan jiwa manusia. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, laisal khabaru kal mu'ayanah. Sekadar khabar cerita tidak sama seperti orang yang melihat sendiri. Ya. Dalam konteks ini, siapa yang tak menyaksikan dengan mata hatinya sendiri, ya, tak sama dengan dia sekadar tahu khabar berita tu, hanya dia faham pada akal sahaja. Tak sama dengan orang yang dapat saksikan dengan mata hati. Sebab tu yakin kan, dia ada ilmu yakin, ainul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya, kenapa ada bermartabat, berperingkat-peringkat yakin?
yakin-yakinlah kan. Tidak, yakin pun ada tahap-tahapnya, bukan semua orang sama. Ya. Ada orang yang sekadar ilmu yakin, dia ada teori ilmu tentang yakin dia. Ya. Dia dah ada ilmu yakin, maksudnya dia dah ada ilmu tasawuf lah. Yakin ni ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah, ilmu makrifat. Itu semua ilmu yakin. Ya, ilmu yang dapat membantu keyakinan manusia. Ya. Ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Ya. Tapi itu semua tapi macam mana pun dia lebih baik daripada orang yang langsung tak tahu. Ya. At least dia dah ada ilmu yakin, dia dah ada peta untuk nak capai kepada ma'rifatullah yang hakiki. Hakikat ma'rifatullah, dia dah ada peta. Ya. Tapi jangan tersangkut di ilmu sahaja. Kena teruskan lagi mujahadah melawan nafsu. Mujahadah, fokuskan hati pada Allah semata-mata. Ya. Mujahadah maksudnya hati tu fokus ke Allah je. Ya. Dia nak menerawang sikit, terus tarik kepada Allah. Dia terus nak fokus kat problem. Problem pun diciptakan Allah. Baik aku fokus kat Allah je lah. Ya. Dia baru nak fokus kat ujian. Ujian pun diciptakan Allah. Baik aku fokus pada Allah je. Dia yang ciptakan ujian tu. Dia yang datangkan dan dia yang boleh lenyapkan. Dia yang berkuasa. Baik aku fokus pada Allah je. Buat penat je fokus dekat ujian. Ujian ni ada berupa bentuk suami kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu kita, mertua kita, ibu bapa kita. Ya. Memang kita kena kasih sayang semua makhluk. Tapi problem yang datang daripada mereka bukan Allah ciptakan untuk kita fokus pada problem tersebut. Allah ciptakan problem tu untuk alihkan hati kita fokus pada pencipta ujian tu, iaitu Allah. Tapi ada orang kalau tak dapat peta, sebab tu ilmu peta penting, saya kata ilmu peta. Nanti dia punya hala tuju lain. Bila problem datang, dia punya fokus pada problem tu sampai benda yang isu kecil pun jadi isu besar dalam jiwa dia. Sampai dia meredam dan merudum sendiri, frust menongging sendiri, stres sendiri. Ya. Air mata keluar tak habis-habis, mengenang nasib, mengenang rindu. Kecewa sendiri, hampa sendiri, depression. Sebab dia fokus pada problem. Dia yang letak salah, hatinya tu tak letak pada fitrah yang sebenar. Fitrah sebenar hati tu pada Allah je. Fokus pada Allah. Tapi kena mujahadah lah. Ni namanya mujahadah. Mujahadah. Cara nak tengok mujahadah tu antaranya dalam solat lah. Baru takbir dah masuk dapur. Tengok kat atas meja makan ada apa. Kat dalam sinki ada apa. Dalam sinki tu tengok ada daki-daki. Mana lebih baik, ingat Allah ke ingat sinki yang berdaki tu? Ya. Mana lebih baik, ingat Allah ke ingat ikan masin? Ingat pantry? Ya. Ingat tabletop? Ya. Mujahadah. Mujahadah tu apa Ustaz? Tu yang saya sebut tadi salah satu. Lawan. Jangan berpaling hati daripada Allah. Itulah salah satu mujahadah. Baru satu sebut. Baru satu contoh tu. Baru satu je. Belum lagi dalam kehidupan kita yang lain, belum lagi. Dalam solat saja je. Menerawang dia mujahadah. Jangan kasih menerawang ke kitchen, chicken, kucing. Jangan ingat, kucing kita sekalipun. Dah kasih makan ke belum tadi Itu nama dia mujahadah. Kalau senang dia tak mujahadah. Apa maksud mujahadah? Bersusah payah. Bersungguh-sungguh, sedaya upaya bersusah payah. Itu maksud mujahadah. Dan mujahadah yang tertinggi nilainya, mujahadah melawan nafsu. Nafsu kita tu menerawang. Nak fikir lepas ni makan siakap ke tenggiri. Ya.
ke kembung cukup lah. Dah nak fikir. Ya. Jadi jangan bawa resepi di dalam solat. Bawa Allahul Kafi. Allahul Kafi, Allahul Wafi. Itu lebih penting daripada resepi-resepi. Ya. Wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah lebih utama, lebih penting, lebih besar berbanding ingat ikan masin, tenggiri, siakap, senurung, ikan duri. Ingat Allah lebih penting. Ini quality time kita dengan Allah. Jadi kalau kita teringat benda lain, kita rasa malu dengan Allah. Rasa malu, segan. Ya Allah, punyalah belajar pasal mujahadah. Dalam solat pun tak boleh nak mujahadah. Ya. Tapi itulah latihan hati. Dunia ni Allah ciptakan distraction untuk nak uji hati manusia. Problem-problem tu semua distraction. Tapi distraction tu Allah cipta bukan untuk hati kita berpaling daripada Allah, tapi semakin kuat pautan kita dengan Allah, semakin hebat masalah yang melanda kita, semakin dahsyat problem yang menimpa kita, semakin besar musibah yang terkena kita. Semua itu asbab untuk Allah nak panggil hati kita untuk kuat pergantungan dan sandarannya, pautan dan tautannya kepada ilahi. Bukan untuk semakin menjauhkan daripada Allah. Patutnya semakin ujian besar, semakin merasakan kecintaan dan kasih sayang Allah. Terima kasih Allah nak ampunkan dosaku melalui musibah ni, melalui penyakit dan sakit ni, melalui problem yang datang daripada orang sekeliling. Terima kasih ya Allah. Inilah hadiah yang kau beri pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Susah payah, ujian, dugaan, cubaan. Kalau susah sangat, apa saja problem, pencobaan. Betulkan fokus. Ya. Ujian datang, cobaan. Lepas tu betulkan balik fokus. Ya, P.Ramlee nak ajar kita jangan distracted dengan cobaan, dengan ujian. Fokus hati dengan Allah. Ya. Baik. Ya, kalau mambang-mambang datang cobaan, ya, hati fokus dengan Allah. Mambang tanah ke, mambang air ke, mambang api, yang hati jangan fokus pada mambang. Hati fokus pada Allah. Kena rasa malu. Rasa malu tu kena hidup dalam hati kita. Kena rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengawasi lintasan fikiran kita. Tiba-tiba kita fikir benda-benda duniawi dalam solat kita. Jadi mujahadahnya, bila nak menerawang je, terus ingat Allah. Kalau tak dapat pun ingat alif lam lam ha pun tak apalah. Yang penting apa yang berkaitan dengan Allah. Kalau alif lam lam ha pun tak boleh ingat Nabi Muhammad lah. Sebab Nabi Muhammad kekasih Allah. At least yang berkaitan dengan Allah. Ya, memang kita kena ingat Nabi SAW pun sebab kita kena bagi salam pada Rasulullah dalam salat. Kena selawat ke atas Rasulullah. Sama ada daripada nafsu ataupun syaitan. Dia boleh datang daripada dua-dua. Daripada dua-dua. Ya. Sebab memang ada syaitan yang diberikan skop tugasan khusus oleh iblis untuk ganggu solat manusia. Dia bisik-bisikkan, kau lepas ni nak buat apa? Lepas ni macam mana program kau tu? Jadi tak? Kau kata nak pergi sana tu, kau sihat ke tak ni badan kau ni? Dia ingat-ingatkan. Lepas tu esok kau nak buat apa? Minggu depan? Bulan depan? Ini dah nak habis kan tahun ni. Tahun ni. Tahun depan kau nak pergi mana ni? Turki ke mana? Kashmir. Dia ingat-ingatkan lah.
Ha? Sebab tu sebelum baca Al-Fatihah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disunatkan sebab kita nak minta perlindungan. Sebenarnya sebelum solat pun kita dah baca dah. Tapi dia boleh datang balik. Kan? Jadi kalau boleh setiap kali sebelum Al-Fatihah tu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau dah baca A'udzubillah pun masih datang, tu tanda nafsu kita dah tu. Memang ingatan kita daripada tadi tak habis lagi. Dia masih berpusing dalam, berlegar, tak habis-habis. Ya. Jadi sebelum solat tu bolehlah baca surah An-Nas ke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nas, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya. Boleh minta perlindungan. Jadi mujahadah di situ kalau 4 rakaat solat, 4 rakaat lah khusyuk dalam solat. Itu mujahadah. Ya. Tu baru di situ, belum lagi mujahadah lawan jangan panas baran, jangan cepat marah dengan orang, jangan cepat herdik, jangan cepat melenting. Tu mujahadah mengawal emosi. Semua mujahadah, semua dalam tasawuf, semua dalam ilmu tasawuf. Jangan cepat maki hamun ke orang, jangan cepat sumpah serana, jangan cepat mencaci, mencela. Ni semua mujahadah. Mujahadah ni topiknya dalam tasawuf. Baik. Tasawuf ni ianya adalah ilmu yang bukan sekadar mengetahui dengan logik akal atau sekadar perbicaraan konsep pada lidah. Sebaliknya ia adalah amali yang membawa kepada pengetahuan yang didapati rasanya di dalam kalbu dan dilihat dengan mata hati. Dilihat ni disaksikan, ya, dengan keyakinan. Dengan mata hati melalui Al-Fathur Rabbani. Ini pembukaan Rabbani. Ini Allah buka hijab dalam kalbu kita. Dalam tasawuf ni kita belajar satu perkara, iaitu dalam kalbu kita ni Allah adakan hijab-hijab. Dan bila kita mujahadah, melawan nafsu, menyucikan hati, banyak mengingat Allah, hati banyak fokus pada Allah, khusyuk dalam solat, ni semua menjadi asbab terbukanya hijab-hijab. Banyak berzikir, banyak berselawat. Terbuka hijab ni sebab kita dapat cahaya daripada Allah. Ya. Tersingkap tabir. Adalah amat berbeza antara orang yang hanya sekadar mengetahui dengan orang yang merasai dan mengalami. Ulama sufi berkata, man lam yadhuq lam yadri. Yang bermaksud orang yang masih belum merasai tidak akan mengerti, yakni memahami dengan hakiki. Hubungan kita dengan Allah ni, dia bukan sekadar tahu-tahu macam tu je. Tapi dia memang bersama dengan perasaan. Dia berserta dengan kerohanian batin jiwa manusia. Dan hubungan itu perlu dibina. Sebab kita daripada kecil, mula kita tahu-tahu gitu je. Oh, Allah tu Tuhan kita. Tahu-tahu gitu je. Lepas tu okey, lepas tu kita pun ambil SRP, ambil SPM, masuk college sana, masuk college sini, belajar English sana, belajar Inggeris sini. Ya. Tapi tak terbina. Yang tadi tu yang mak bapak kita, Tuhan kita Allah tu, dia tahu setakat tu je. Dia tak ada rasa bersama dengan perasaan cinta pada Allah, rindu pada Allah, asyik pada Allah. Dia belum terbina. Mereka apabila seseorang sudah mula ada perjalanan rohaninya, dia mula jaga solat, mula jaga syariat, mula jaga baca Quran, baca zikir, dah beramal, ada wirid-wirid tertentu. Yang lebih advance, dia ada ikut tarikat mana-mana yang muktabar, ada mursyid yang membimbing, murabbi yang memimpin. Di situ dia akan mula hidup perasaan-perasaan yang dia tak pernah rasa sebelum ni. Sebelum ni dia tahu kat sini dia akal Allah. Rupanya boleh mabuk kepayang dengan Allah ni. Baru dia rasa. Dulu ingat mabuk kepayang dengan makwa je. Rupanya yang ni penangannya lebih hebat rupanya.
Ya. Kalau dulu sekadar Pak Mak ni, ya, surat cinta letak bedak, cium je. Dah, tak bawa bantal. Rindu-rindu, makan nasi teringat. Ternampak mata air. Nampak kat pinggan, dia baca buku, ternampak mata air kat buku. Ya. Lepas tu, punya teringat dia dengan kekasih dia tu. Kalau dia mandi pun tak terasa air kena kat badan dia. Tak terasa. Sebab dia terasa kekasih dia je. Dia tak terasa air. Hati dia hanya rasa kekasih dia je. Bersama kekasih dia. Tak, mandi tak rasa air. Keluar daripada bilik, aku dah mandi belum ni? Tak terasa. Ini memang penangan cinta, mabuk kepayang, apa yang angau. Angau orang macam ni. Tapi orang yang kena penangan cinta Allah, dia lebih dahsyat daripada itu semua lagi. Dia dah tak rasa wujud alam ni hilang dah. Dia hanya rasa wujud Allah je. Sangat dahsyat. Ya. Baik. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah menyatakan bahawa seseorang yang tidak dapat merasai kewujudan Allah, merasai maksudnya dengan hatinya, dengan hati, tidak dapat merasai kewujudan Allah adalah orang yang terhijab dari menyaksikannya di alam dunia ini. Menyaksikan Allah di alam ini maksudnya seolah-olah melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Itu kita nampak dengan mata keyakinan kita bahawa alam ini segalanya adalah lautan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan Allah tidak terpisah daripada pelaku hakikinya. Jadi apa saja yang berlaku pada kita semuanya sebenarnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alam ini segalanya adalah lakaran dan lukisan yang menerangkan tentang pelukis dan pelakarnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini dan segala yang berada padanya adalah penceritaan dan pengkisahan tentang penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah di alam dunia ni Allah sembunyikan, Allah sembunyikan daripada mata kita, mata kasar kita melihat siapa designer, fashioner, maker, doer yang ini merupakan executioner of all affairs in this universe. Allah sembunyikan, Allah hide it from us, from our eyesight, supaya hati manusia diuji. Dalam keadaan mata kita tak nampak Allah, siapa yang nak benar-benar yakin dengan Allah SWT? Yang sebenarnya, siapa yang cari Allah, Allah maha dekat, Allah maha hampir. Allah lebih hampir kepada kita, lebih daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Tapi dalam nak cari Allah yang lebih dekat dengan kita tu, dia perlukan cahaya. Ya. Cari Allah ni bukan kita kena jadi Superman, terbang non-stop, pergi langit ke-7, jumpa Allah di sana. Tak perlu jadi Superman, Superwoman. Tak perlu jadi Superboy, Supergirl. Tak perlu nak cipta, perlu jadi rocket scientist, ciptakan roket, boleh terbang non-stop, tembus langit demi langit sampai ke Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha supaya dapat jumpa Allah. Tidak. Allah ni bukan jenis berukuran berjarak, bukan jenis berfizikal, bukan jenis berjirim dan berjisim. Allah tidak sama sekali pun dengan apa-apa makhluk. Allah itu maha dekat, lebih dekat dengan kita, lebih daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Kita jangan ingat kita yang lebih dekat dengan kita. Ada yang lebih dekat kepada kita, iaitu Allah. Mana dalilnya? Dalilnya surah Qaf, juzuk 26, ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetap 16 ke 13? Surah Qaf, ayat 16. Surah Qaf,
Juzuk 26. Wa nahnu aqrabu. We are more closer to the servants than himself, than his jugular vein. Urat leher disebut dalam ayat tu nak tunjukkan bahawa dalam diri kita ni, urat leher sebenarnya yang kita terasa paling dekat. Yang ni terputus, habis nyawa kita. Nak tunjukkan sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, urat leher. Allah kata, urat leher kamu pun bukan yang lebih dekat dengan kamu. Aku lebih dekat dengan kamu. Urat leher ni tu. Ini terputus sikit, habis. Nyawa melayang. Ni sebab tu kita terasa dekat ni. Sikit pun kita dah macam suffocated. Ya. Allah kata, aku lebih dekat dengan kamu berbanding urat lehermu. Urat leher ni simbolik kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kamu bukan lebih dekat dengan diri kamu. I am, kata Allah. I am more closer to you than yourself. To yourself. Yang tak merasai kewujudan Allah, orang kafir dan juga sebahagian orang Islam yang masih belum hidup hatinya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kafir dah memang bukan tak merasai lagi, tak percaya kewujudan Allah. Ini merasai. Ini kita, itu bukan tak merasai lagi, itu tak percaya kewujudan. Kita bincang daripada kalangan orang Islam je. Daripada kalangan orang Islam tu sendiri ada yang masih belum merasai kewujudan Allah. Hatinya belum hidup lagi. Sebab semakin kuat merasai kewujudan Allah, dia tak mampu untuk nak menerawang fikirannya dalam solat. Tak mampu, takkan mampu. Dia bukan tak boleh, tapi dia tak ada selera untuk nak fikir tentang benda lain selain daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab hatinya dia telah sebab kewujudan Allah ni maha meliputi, maha dekat dan maha hampir. Dia hatinya itu tenggelam dalam percintaan dengan Allah. Mana mungkin dia fikir tentang perkara lain, perkara duniawi dalam salat. Ya. Bukan saja dia sebab dia malu sebab nak fikir benda lain. Tak, memang tak mampu. Kata, macam mana aku nak fikir benda lain? Allah lah segala-galanya. Kenapa aku nak fikir benda lain? Allah is everything. Allah segala-galanya. Ya. Aku hidup kerana Allah, aku daripada Allah, aku kembali kepada Allah, aku milik Allah, segala yang aku ada semua kepunyaan Allah. Ya. Dia malu. Bukan pada tahap ini dia bukan sekadar malu, dia memang tak mampu. Kenapa pula aku nak kena fikir hal duniawi? Duniawi ni semua Allah yang ciptakan. Allah yang adakan, Allah yang lenyapkan. Ya. Jadi hatinya terarah, ya, ditarik kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi untuk sampai ke situ kena mujahadah. Kena hati yang sentiasa tertumpu pada Allah. Kena sentiasa latih hati itu. Dia panggil olah jiwa. Riadah, olah jiwa. Tumpukan hati. Antara latihannya kalau guru kami, kalau doa solat tu cuba 5 minit kita berzikir la ilaha illallah ke, tumpu pada Allah je. Walaupun 5 minit. Jangan ingat siapa pun. Ya. Jangan ingat apa-apa pun daripada hal duniawi. Ingat Allah saja. Buatlah tiap-tiap hari. Ya. Biasanya suatu amalan tu memberi kesan yang besar selepas 40 hari. Cuma kadang orang sebelum 40 hari pun orang sudah merasakan kesannya. Sebab 40 hari ni waktu yang memang Allah SWT design manusia ni 40 hari mempunyai perubahan yang signifikan pada diri manusia. Ya. Most of the Quran kita kan tak apa dengan dia. Jadi nak bayangkan orang dari segi aktu, dia langsung bayang dulu.
Kerana Allah tidak berfizikal, tidak berupa paras, tidak berjasmani, tidak berjirim dan tidak berjisim. Ya. Apa yang dihayati dalam kalbu wali-wali Allah adalah kehebatan Allah. Ya. Kekuatan Allah, keperasaan, keperkasaan Allah. Keindahan Allah yang tanpa bagaimana. Tanpa dibagaimanakan. Ya. Keesaan Allah. Ya. Kecintaan Allah, ya, kesucian Allah, ketinggian Allah, semuanya tanpa dibagaimanakan, maksudnya tanpa dirupa bentukkan, maksudnya merasai Allah yang tanpa rupa bentuk. Ya. Sebenarnya itu lebih powerful daripada sesuatu yang ada rupa paras sebenarnya. Untuk merasakan sesuatu yang langsung tidak ada rupa paras, itu sebenarnya lebih powerful pada hati daripada orang yang ada rupa paras. Ya. Perasaannya terhadap zat yang tidak berupa paras, yang tidak berbentuk, ya, yang tidak di luar alam, yang tidak di dalam alam. Zat Allah yang bukan di luar kita, bukan di dalam kita. Ya. Jadi dalam hati itu dia merasakan suatu keunikan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa bagaimana. Tanpa kaifiat. Itu lebih powerful daripada yang berupa paras. Untuk dibayangkan pada, tadi ditanya, kita nak bayangkan kita dengan tahu berupa paras. Bagi saya, untuk menghayati zat yang tidak ada rupa paras, lebih powerful daripada yang berupa paras. Lebih powerful pada hati, pada kesannya pada hati. Tapi untuk orang yang permulaan, ya, dia boleh bayangkan alif lam lam ha dulu. Walaupun itu bukan Allah, itu nama dia, tapi untuk menjinakkan dia. Tapi bila dah hati orang yang sampai kepada ma'rifatullah, dia dah tak perlukan apa-apa, sebarang objek, segala rupa paras di alam dunia ni pun dia dah tak perlukan. Walaupun pada permulaan, dia perlukan, dia tengok gunung, ingat Allah, ingat langit, ingat Allah. Sebab Allah ni tak berupa paras. Jadi, dia baca penceritaan tentang Allah tu berdasarkan makhluk yang Allah ciptakan sebagai dalil dan penunjuk yang menunjuk kepada kewujudan Allah. Ya. Tapi apabila hati sudah meningkat, dia sudah terlepas daripada segala rupa bentuk. Ya, segala rupa bentuk yang berbentuk berupa paras. Sebab hati tertumpu kepada zat yang tidak berupa paras. Ya. Sekarang hatinya tertumpu kuat pada Allah sehingga Allah lah dalil kepada kewujudan alam. Pada permulaan tadi, untuk mendaki tinggi dia perlukan alam ni. Perlukan alam sebagai dalil kepada wujudnya Allah ni. Ilmu yang kita belajar ni dalil yang menunjuk pada Allah. Tapi orang yang dah sampai pada Allah, Allah adalah dalil kepada alam ni. Allah lah penunjuk kepada wujudnya alam ni. Ya, silakan. Boleh tak macam kita nak tahu kita insan sebagian daripada kita solat kita dapat rasa Allah dengan kita. Tapi kalau untuk kita nak membayangkan ibadah Allah, boleh tak macam kita berdiri solat tu kira macam Allah izinkan kita. Ya, boleh. Merasa kehebatan Allah, syaratnya memang kita kena rasa kekuasaan kita. Itu syaratnya. Kalau kita rasa kitalah yang solat, kitalah yang mampu, kita masih tak dapat merasai Allah. Sebab kita bukan merasai Allah, kita merasai kekuatan kita. Ya, merasai kewujudan kita. Untuk merasai kewujudan Allah, di lapisan dalam hati kita terasa lenyap. Kekuatan kita, kekuasaan kita, kemampuan kita, keupayaan kita, daya kita, kewujudan kita. Lenyap habis. Yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi, kita tak akan dapat sampai kepada menjadi hamba yang seolah-olah melihat Allah selagi kita tidak mencapai menjadi orang yang melihat seolah-olah diri kita tidak ada. Ya. Sebab selagi kita rasa ada, kita tak nampak Allah. Ya, dengan mata hati kita. Jadi, Ustaz, kalau kita kelibatan Allah, kita boleh rangkumkan kelibatan yang dia
pembuatan dia boleh tak dilakukan Boleh. dalam keadaan bebas. Boleh. Tapi seluruh sifat-sifat Allah terangkum dalam sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat Allah ke, perkasa Allah ke, semua terkandung dalam satu sifat rahmat. Rahmat ni dia payung dan penaung kepada seluruh sifat-sifat. Kalau kita faham kehebatan dan keperkasaan Allah tanpa kacamata rahmat, kita akan tersilap dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Allah Maha Hebat. Siapa yang buat Gaza sekarang? Siapa yang takdirkan? Hebat tak Allah? Suatu kota yang dulunya makmur, Allah jadikan porak-peranda sekarang. Hebat tak Allah? Hebat. Itu keperkasaan Allah. Allah tak kisah orang yang duduk situ orang Islam ke, bukan orang Islam ke. Kata, aku buat apa yang aku nak buat. Fa'alul lima yurid. Apa yang aku kehendak, dia pasti berlaku. Ya, maksudnya, sekarang apa yang berlaku di Gaza, Allah yang kehendak. Itu berlaku dengan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keesaannya, kehebatan ini, kita perlu faham di dalam naungan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yang berlaku di Gaza juga dah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Walaupun kita perlu ada rasa simpati, kesian apa yang berlaku, mendoakan mereka, kita rasa terjejas, terkesan apa yang melihat orang Islam terbunuh di sana dan sebagainya. Keadaan yang sangat terhimpit. Akan tetapi dalam satu sudut yang lain, pada hakikatnya kita juga perlu memahami dan betul ini adalah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang meninggal syahid tu mereka lebih kesian kat kita yang masih hidup berbanding kita kesian kepada dia yang dah syahid, yang sedang menjadi burung berterbangan dalam syurga ilahi. Kita ni tak tahu ni, kalau tiba-tiba Dajjal keluar, tak tahu macam mana orang hidup atas dunia ni. Dah hidup makin keras. Kesian. Kini kita ni dah dipilih syahid dah. Alhamdulillah dah ni. Allah pilih kampung kita ni dijadikan sebagai sasaran. Kita bukan semua kampung orang Islam kena macam ni. Seronok, beronok-onok kita kat alam ni. Allah pilih kita syahid. Mak kita syahid, bapak kita syahid, anak kita, cucu kita syahid. Ni atas kat dunia ni takut kena bunuh dengan duniawi masing-masing ni. Kena panah dengan duniawi masing-masing, tak tahulah. Kami ni dah melalui zaman kesusahan, dah Allah, kami dah banyak bergantung pada Allah, tiba-tiba Allah tarik hati kami dalam keadaan kami sedang berserah kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Sedang kami cuba mempertahankan agama kami, iman kami, Allah tarik. Allah seronok sangat. Ya. Bukan semua orang. Ya. Bukan semua orang berpeluang tengah-tengah nak pergi masjid, aksiden dah meninggal syahid. Bukan semua orang. Seperti Ustaz Hakimi, mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi untuk hidup yang senikmat-nikmatnya selama-lamanya, itu lebih rahmat lagi yang daripada apa yang kita lihat pada mata kasar ini, terbunuh, bom, rumah rosak, porak-peranda. Itu pada mata kasar. Tapi kita tak boleh lihat kehebatan Allah hanya pada sudut keperkasaannya semata-mata, tetapi semuanya itu diselubungi dengan rahmat Allah SWT yang kita tak nampak. Kita tak nampak dah roh-roh ni, mereka berada dalam syurga, kita dah tak nampak dah. Dan mereka akan berada dalam kenikmatan selama-lamanya. Dan kita sendiri yang hidup atas dunia, kita tak tahu bagaimana kesudahan hidup kita. Husnul khatimah ke su'ul khatimah, kita tak tahu lagi. Mereka yang telah mengalami kesusahan, tak tahu dosa dah terampun macam mana dah, tak tahu dah mereka ni. Sebelum mereka meninggal ni, dalam kesusahan mereka, kesabaran mereka, dosa dah terampun, darjat dah naik. Kemudian syahid pula tu. Kemudian rahmat Allah yang besar sudah tentu. Peperangan yang terjadi di Timur Tengah ini Rasulullah sudah khabarkan, sudah beritakan dah, ia akan berlaku.
Dan ianya berakhir dengan kemenangan Islam. Maksudnya bagaimanapun apa yang terjadi sekarang hanyalah sebab mereka yang meninggal terbunuh, syahid, hanyalah anak-anak tangga untuk membawa kepada zaman kemenangan Islam yang telah difirasatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita yakin? Ya, manusia perlu melakukan apa yang patut dilakukan sewajarnya sebelum kemenangan itu tiba. Bukan goyang kaki. Tak apalah, Rasulullah dah kata Al-Mahdi muncul, Nabi Isa turun, dia bunuh yang Dajjal dan musuh-musuhnya, and then it will get it done. Saya teruskan kerja saya cukup. Tak, masing-masing dengan apa pengorbanan yang boleh diberikan untuk agama. Sebelum Al-Mahdi muncul, kita dah jadi pembantu Al-Mahdi. Sebelum Nabi Isa turun, kita dah menjadi pembantu Nabi Isa alaihissalam. Ya, apa yang kita boleh sumbangkan untuk agama, silakan. Ya. Apa yang kita boleh sumbangkan, infakkan, apa yang kita boleh beri untuk agama Allah, untuk orang Gaza, untuk orang yang memerlukan, silakan, itu terus jalan. Tapi saya nak bagi tahu apa yang berlaku sekarang ni, Rasulullah dah bagi tahu kronologinya bahawa ia akan berakhir bermuara kepada suatu kemenangan Islam, kemakmuran, manusia berbondong-bondong masuk Islam dan seluruh dunia ini berada dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Mahdi, Rasulullah kata dunia takkan dikiamatkan melainkan seorang lelaki daripada keturunanku akan muncul yang akan betulkan balik sistem di dunia ini yang penuh dengan corrupted, rosak. Yang dunia ini penuh, dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Seperti mana dunia sebelum itu dipenuhi dengan kedurjanaan dan kezaliman. Dunia takkan menyaksikan kiamat melainkan keturunanku ini akan mengembalikan sistem yang corrupted kepada sistem yang penuh keadilan. Meletakkan setiap sistem pada tempatnya yang tepat. Itu bukan mudah. Bukan mudah. Nak betulkan sistem. Kadang nak betul sistem dalam rumah pun susah. Ini sistem dalam kerajaan yang jadi orang undang-undang. Punyalah pening nak RUU satu je, pening kepala. Pening. Nak betulkan sistem je. Satu RUU saja boleh memeningkan. Macam mana? Satu dunia punya sistem. Rasul kata Al-Mahdi akan muncul, akan dibantu oleh anak kepada Siti Maryam, namanya Nabi Isa Ruhullah. Dia akan turun membantu. Jadi imam pun, Nabi Isa tak nak jadi imam. Dia suruh Al-Mahdi jadi imam sembahyang. Padahal ni Nabi Isa ni, diturunkan Injil padanya. Tapi Allah pilih dia, dia suruh nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kemenangan Islam tu rahmat tak rahmat. Jadi Allah design sebelum kemenangan besar, Allah aturkan mujahadah, pengorbanan. Tengok sebelum Madinah Munawwarah muncul. Lihat macam pengorbanan Nabi SAW di Mekah. Bagaimana di Taif. Hebat tak hebat? Allah design memang macam tu. Nabi Ibrahim sebelum nak mekar agamanya. Lihat. Dicampak ke dalam api. Jadi sebab tu setiap kali surat cinta Allah dalam Quran ni, setiap surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama daripada perkataan rahmat. Supaya kita faham Quran pun daripada kacamata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seorang baca Quran tak memahaminya menurut Ar-Rahman Ar-Rahim, dia baca Quran tapi dia boleh melakukan sesuatu yang ekstremism, keganasan, bunuh orang, halal darahnya sesuka hati. Yang dia bunuh tu, yang dia pistol orang Islam sendiri, yang dia bom orang Islam sendiri, Islam sama Islam. Padahal dia baca Quran. Tapi sebab dia tak baca dengan kacamata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Baik. Menurut beliau, adanya perbezaan antara orang yang tersingkap dengan orang yang terhijab ialah berdalilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia yang tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maksud orang berilmu di sini bukan sekadar ilmu biasa, ilmu yang mendalam. Ya.
yang memahami perumpamaan yang Allah bagi ni, dia bukan sekadar perbandingan tetapi nak sampaikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta segala perumpamaan. Imam Ibn Katsir rahimahullah menafsirkan orang-orang yang berilmu dalam ayat di atas adalah ar-rasikhuna fil ilm al-mutadalli'un minhu, iaitu orang yang benar-benar mempunyai kefahaman dan daya tadabbur yang mendalam terhadap isi kandungan Al-Quran. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bahawa golongan ar-rasikhuna fil ilm ialah orang yang memperolehi akal pencerahan yang tawur mawara al-aqal, iaitu melampaui tahap rasional, dan mereka tahu nisbah hubungan di antara alam nyata dengan alam gaib. Sebab ini keajaiban hati manusia. Kita ni Allah bagi keupayaan untuk kita mencapai ilmu, bukan sekadar ilmu yang ada di alam nyata ni. Alam nyata ni alam ilmu sains, ilmu fizik, ilmu biologi. Itu pun mereka dah berbangga kan, dapat tahu apa kualiti yang ada pada hidrogen, apa yang ada pada oksigen, apa yang ada nitrogen. Lalu mereka cipta bermacam-macam daripada hal itu. Tetapi keupayaan manusia yang ada dalam Islam ni adalah untuk activate hati, untuk mencapai ilmu yang lebih tinggi daripada itu semua. Lebih tinggi daripada itu semua, iaitu ilmu rohani. Ilmu rohani, sesuatu yang ada di alam gaib. Sebab roh kita dah memang di alam gaib. Jadi jika disucikan hati kita, ditalbiah dengan cara yang betul, maka deria batin kita akan hidup untuk detect dan menangkap ilmu-ilmu di alam gaib. Yang ini lebih mendalam daripada sekadar pencapaian ilmu fizik dan ilmu sains. Kalau orang kata, ilmu sains sebab ilmu rohani, macam mana nak tahu? Kita bukan ada teleskop ke nak tengok? Bukan ada teropong binocular, teleskop nak tengok macam mana. Bukan ada scanner ke x-ray yang boleh tengok roh pun kita tak nampak. Yang macam sains ni memang boleh dikaji, boleh ada eksperimen. Dia kata, sebenarnya hatta dalam ilmu sains pun, apa yang disebut oleh saintis tak semestinya mereka pernah nampak benda tu. Tetapi berdasarkan pemerhatian observation mereka, ianya menunjuk kepada wujudnya perkara itu. Contohnya saintis dalam bidang astronomi macam Albert Einstein kan, dia kata ada lubang hitam dekat galaksi, dia panggil black hole. Dia bukan pernah nampak pun black hole tu, tapi kajian dia mengatakan black hole tu gravity dia macam ni, tarikannya macam ni, konsep space and time-nya macam ni. Sebab apa? Dia berdasarkan ada eksperimen yang ada buat, observation yang menunjukkan wujudnya lubang hitam tu. Tapi adakah Albert Einstein pernah nampak? Tak. Hatta dalam sel molekul kita pun yang mereka sebut sebagai quark, ataupun foton, ataupun elektron, proton, neutron, nukleus. Mereka andaikan perkara itu mesti ada berpusing dalam tu. Bukan mereka pernah nampak benda tu berpusing dalam atom tu. Hatta bawa teleskop yang tinggi pun mereka tak pernah nampak apa yang disebut quark. Quark ni maksudnya, dulu mereka ingat atom tu yang paling kecil kan. Rupanya dalam atom tu ada nukleus. Rupanya ada yang lebih kecil daripada nukleus, ada dipanggil quark lagi. Tapi mereka tak pernah nampak pun. Tapi berdasarkan observation mereka, wujudnya sesuatu yang lebih kecil lagi rupanya berbanding nukleus yang ada di dalam sesuatu atom ataupun molekul itu, zarah. Tapi orang belajar sains tak pernah bertanya pun. Ni saya belajar ni saya tak pernah nampak pun.
Jangankan atom, yang tingkatan 3 punya tu belajar perempuan ada ovum. Tak pernah nampak pun ovum tu bentuk macam mana dengan mata kasar. Tapi tak apalah, saintis kata memang adalah. Lepas tu cikgu saya kata, sperma berenang-renang menuju ke ovum. Tak pernah nampak pun. Ya. Dia pun tak pernah teringat yang dulu dia pernah jadi sperma yang berenang untuk mencari ovum. Ya. Ada ekor macam berutu. Dia tak pernah nampak pun. Tapi okeylah, saintis pernah kata, terima je lah. Ya. Okey, itu bahagian sains. Ada pula bahagian ilmu rohani yang para wali-wali Allah, ulama-ulama rohani yang hati mereka terbuka menyaksikan. Lalu mereka cuba tuang dalam bentuk penulisan. Di situ kadang-kala ada ilmuwan agama sendiri pun dia terpaksa pending. Dia tak dapat nak faham di situ apa yang difahami oleh ulama yang mendalam ilmu agama tadi, ulama rohani. Sebab dia dah mula menghuraikan suatu ilmu yang asalnya menjadi pengalaman rohani, tapi dia cuba tuang dalam bentuk penulisan. Jadi dia menghairankan hatta ulama yang mahir dalam ilmu agama yang permukaan. Dia menghairankan dengan ulama yang mengalami sendiri dalam jiwa mereka. Ini memang berlaku. Sejak zaman Imam Ghazali dah sebut dah. Beliau sebut memang ada ulama yang cepat nak menafikan terhadap ulama-ulama rohani yang mengungkapkan berdasarkan pengalaman rohaninya. Jangan kamu sangka, Imam Ghazali, jangan kamu sangka kamu tak sampai kepada itu, orang lain tak sampai kepada hakikat ilmu itu. Ya. Baik, selanjutnya Imam Ghazali rahimahullah berkata, kelazatan ma'rifatullah adalah kelazatan yang lebih hebat daripada segala jenis kelazatan. Ianya kelazatan yang tertinggi dan tiada kelazatan lain yang mengatasinya. Sesungguhnya segala kelazatan duniawi terhenti dengan maut, tapi kelazatan ma'rifat tidak terhenti dengan kematian, tapi berterusan bahkan sentiasa bertambah. Kerana kelazatan hidup terletak pada tujuan manusia diciptakan. Jadi tujuan kita, Allah hikmah yang terbesar Allah ciptakan kita adalah untuk mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah. Allah ingin dirinya dikenali. Ya. Padahal Allah tak perlukan kita pun. Kalau Allah tak ciptakan kita, tak terjejas apa-apa pun pada kekuasaan Allah. Ya. Tak ada terjejas apa-apa pun pada kemuliaan Allah. Kalau Allah tak ciptakan kita, tak ada siapa yang bersyukur pada Allah, tak ada siapa yang beribadah pada Allah, tak ada siapa yang sujud pada Allah SWT, tak ada siapa yang nak sabar, reda dengan Allah, ya. Tak ada siapa nak berzikir pada Allah, tak ada siapa nak baca Quran, kalam Allah. Tak terjejas apa-apa pun kalau Allah tak ciptakan sesiapa pun. Satu makhluk pun kalau Allah tak ciptakan, tak ada apa-apa terjejas pada zat Allah SWT. Sebab Allah tak perlukan kita. Ya. Allah dah maha kaya dengan segala kekayaan dan kesempurnaannya. Allah tak perlukan sesuatu yang lain untuk nak melengkapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah maha tinggi, maha kaya. Allah tak perlu yang lain untuk nak berbentuk komplimen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Komplimen bersifat melengkapkan. Allah tak perlu komplimen. Ya. Manusia saling melengkapi antara satu sama lain. Allah tak perlu. Allah dah memang maha lengkap, maha sempurna, maha tinggi, maha kaya, maha tinggi, maha cukup dengan segala kecukupan, kekayaan, kesempurnaannya, kemuliaannya. Ya. Tak terjejas apa-apa pun. Allah tak berhajat kepada kita dan Allah tak perlukan kita. But yet Allah SWT has created us. Despite that, despite Allah doesn't need in us, Allah doesn't need from us, yet Allah SWT created us. Ya. Di situ ulama melihat apa ayat Quran dan hadis, hikmah terbesar, hikmah yang terunggul. Allah ciptakan kita dalam keadaan Allah tak perlukan kita. Sebab kalau Allah tak wujudkan kita, tak ada apa-apa pun terjadi pada Allah. Tak terjejas apa-apa, tak terkesan apa-apa pun. Tapi despite that, having said that, yet Allah Subhanahu wa ta'ala has created us. So what is the ultimate wisdom
behind the creation of universe, 7 heavens and 7 earths and whatever it contains, me, you, and everything else. Daripada ayat Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, ulama dapat satu kesimpulan. Ya, para ulama, they came into conclusion that the ultimate purpose and ultimate wisdom behind the creation of Allah Subhanahu wa Ta'ala is Allah Subhanahu wa Ta'ala wants him to be known. Allah hendak dirinya dikenali. Allah nak dirinya dikenali. Sebab Allah dah memang kenal Allah. Allah, dia dah memang kenal diri dia. Ya. Allah dah memang kenal diri dia. Tapi Allah SWT suka, Allah cinta untuk dirinya dikenali. Maka Allah SWT dengan hikmahnya menciptakan alam ini dan makhluk-makhluk agar supaya makhluk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenal Allah ataupun ma'rifatullah, ini hikmah yang terbesar. Jadi apabila itu adalah hikmah dan tujuan yang tertinggi di sebalik penciptaan manusia, maka sudah tentulah kelazatan hidup manusia terletak di situ. Baik kelazatan hidup di dunia maupun kelazatan hidup di akhirat terletak di sebalik tujuan yang tertinggi dia diciptakan, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenal Allah ni tempatnya di dalam hati manusia. Dalam hati manusia apabila ada taman ma'rifatullah, di situlah syurga dunia. Kalau di dunia. Di akhirat, siapa yang berjaya masuk syurga, kemuncak nikmat ni ketika berjumpa dengan Allah. Bukan ketika dia sedang menikmati biryani gam ke ataupun churros dalam mahligai dia. Tidak. Kenikmatan dalam syurga, kemuncaknya adalah ketika manusia diizinkan untuk berjumpa dengan Allah. Manusia akan diizinkan pada martabat masing-masing. Berapa kerap kali berjumpa, berapa kali, setiap kali berjumpa, berapa luas pengetahuan yang dibuka mengenai Allah. Itu masing-masing punya martabat. Tetapi kemuncak nikmat dalam syurga adalah melihat Allah dan mengenal Allah. Jadi ia akan terus bertambah. Mengenal Allah ni, kelazatan ma'rifatullah. Ketika manusia melihat Allah, manusia dah terlupa segala nikmat dalam syurga yang lain. Tak kala berjumpa dengan Allah. Ya. Jadi manusia akan terus bertambah mengenal Allah dan di dalam syurga, dan itulah kenikmatan yang tertinggi sekali dalam syurga. Itulah bukti keredaan Allah terhadap hamba-Nya yang paling tinggi nilainya dalam syurga, iaitu apabila Allah izinkan hati manusia semakin mengenal penciptanya, semakin mengenal penciptanya. Jadi baik di dunia maupun akhirat, kelazatan hidup kita terletak pada hati yang mengenal Allah. Sebab tu Imam Ibn Athaillah dalam Al-Hikam kata, orang yang banyak stres dengan problem hidup di dunia ni, dia masih belum memiliki kadar yang minimum dalam mengenal Allah. Dia tak dapat kelazatan hidup atas dunia. Sebab orang yang dapat kelazatan hidup di dunia menerusi ma'rifatullah, besar mana pun musibah, semakin dia jatuh cinta dengan Allah. Makin besar problem, makin besar jatuh cintanya pada Allah. Ya. Tapi ya, orang yang tidak mengenal Allah, maka Allah SWT jadikan hatinya derita dan sengsara. Sebab hatinya tak berpaut pada Allah. Ya. Dan sebenarnya Allah kasih derita dan sengsara dia tu. Tuan-tuan, derita sengsara ni sampai dia rasa nak bunuh diri ya. Itu maksudnya. Boleh sampai ke situ. Sampai rasa, kenapa aku nak kena hidup lagi atas dunia ni? Kenapa nak kena teruskan kelangsungan hidup ni? Hidup aku dah macam ni, Allah dah tak sayang aku dah ni ke? Kalau itu, dia salah faham terhadap Allah. Tetapi sebenarnya Allah bagi derita sengsara tu ada hikmah, rahmat yang besar yang lain. Kenapa Allah bagi dia stres? Sebab Allah nak hantar mesej, wahai manusia, sampai bila kamu nak pautkan hatimu dengan dunia? Memanglah kamu derita. Memanglah kamu sengsara. Aku tak design hatimu untuk pautkan hatimu dengan problem. Problem tu duniawi. Duniawi ni benda rapuh, demam. Kenapa kau nak
sandarkan hatimu pada benda yang lemah. Sandarkan hatimu kepadaku. Ya. Berapa orang ramai frust dengan suami dia? Bukan di sinilah. Banyak frust dengan suami dia. Ya. Macam-macam benda yang tak kena. Ya. Kita buat macam apa-apa pun dia tak bagi kredit apa-apa, dia tak acknowledge apa-apa. At least pujilah sikit, kita dah masak sedap-sedap. Ya. Jadi dia banyak mencuka. Kalau 30 tahun kahwin, 30 tahun tu tak tahu berapa banyak emosi dia terganggu. Bayangkan 30 tahun tu hati dia boleh terbina dengan Allah, tapi dia banyak masa meredam air mata memikirkan problem dia. Ya. Siti Asiyah tak jadikan Fir'aun sebagai fokus problem dia. Walaupun suaminya Fir'aun sekalipun. I don't care, dia kata. Macam mana pun kepahitan hidup yang Allah takdirkan untukku, tetapi aku tidak ingin gadaikan kemanisan dan kelazatan hubunganku dengan Allah. Ya. Apa ni? Jadi Allah hantar mesej kepada para perempuan-perempuan. Lihat, kan kamu banyak bersandar hatimu pada suamimu. Ya, suamimu makhluk, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya. Aku tak ciptakan suamimu untuk hatimu bersandar pada dia. Ya. Kalau aku kasih dia kahwin 2, 3, aku takdirkan macam tu, lebih teruk kau nanti. Ya, itu pun dia dah tunjukkan sikit-sikit kecenderungannya pun kau dah mendeting. Dan kau sandarkan hatimu pada dia. Aku yang izinkan pun kalau orang Islam dapat yang mampu untuk tambah lagi, aku yang izinkan. Tapi aku bagi tahulah itu kecemburuan. Kau tak fikir kecemburu aku, wahai hamba-Ku. Aku tak ingin diduakan. Kau tak suka diduakan. Aku lebih cemburu daripada engkau, wahai hamba-Ku. Kau tak fikir aku maha cemburu. Aku tak ingin hatimu diduakan dengan suamimu. Hatimu sakit bila kamu diduakan apabila suamimu duakanmu. Tapi kau duakan aku dengan suamimu. Kau sandarkan hatimu, perasaanmu, emosimu, mentalmu pada suamimu. Seolah-olah suamimu segala-galanya. Aku segala-galanya, wahai hamba-Ku. Dan aku berikan sedikit, sekelumit penderitaan dan kesesakan hatimu, supaya sebenarnya aku yang nak seru hatimu kepadaku. Aku yang panggil hatimu balik padaku. Setelah setelah kau merasa jemu dengan makhluk, kan? Setelah kau merasakan kejanggalan dengan makhluk, ya, sehingga kau mengetahui bahawa kau tak boleh letak expectation kepada makhluk. Di situ aku nak panggil expectationmu, pengharapanmu hanya kepadaku. Dan aku akan berikan sesuatu dalam hatimu yang tak ada siapa makhluk boleh berikan dalam hatimu. Itu syurga dunia. Itu kelazatan ma'rifatullah. Itu ketenangan dan ketenteraman. Itu kesentosan jiwa. Ini tak ada siapa boleh ciptakan. Aku je yang boleh. Tapi syaratnya, hatimu jangan fokus pada problem, pada aku sahaja. Kalau kamu fokus pada problem, aku akan rasakan penderitaannya, kehimpitan dan kesempitannya. Lihat bagaimana dadamu. Ya. Tapi kalau kau fokus pada aku, lihat bagaimana kuasaku melapangkan dadamu. Ya. Bagaimana nur cahayaku dapat mententeramkanmu. Walaupun ujian tu mungkin masih ada. Ya. Ujian tu masih ada. Akan tetapi Allah bagi suatu bentuk hati yang lain. Itu mahal. Ujian tu mungkin di situ kalau Allah bagi kita penyakit, mungkin penyakit tu tak lari daripada kita. Tapi ada sesuatu yang Allah kurniakan kepada hati kita, sesuatu yang lain. Sebelum ni kalau kita rasa penyakit tu suatu beban, suatu yang kita rasa nak rasa bersungut dan merungut. Sekarang apabila Allah bagi suatu suasana hati yang lain, Allah gantikan suasana hati kita dengan suasana hati kemanisan berhubungan dengan Allah. Penyakit itu tidaklah menambahkan kecuali suatu yang jalinan yang lebih erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga dunia. Dia dah tak merungut bersungut, bahkan dia bersyukur pada Allah, terima kasih sebab Allah boleh datangkan penyakit yang lebih teruk daripada ini lagi. Allah boleh datangkan ujian yang lebih besar daripada ini lagi. Dia bersyukur pula. Bukan sekadar sabar. Dia bersyukur pula.
Ya Allah, Allah boleh datangkan suami yang lebih teruk daripada ni lagi. Tapi Allah bagi yang macam ni je. Ya Allah, indahnya, terima kasih ya Allah. Kalau aku dapat macam Siti Asiyah, dapat macam Fir'aun tu, tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana. Ya. Tapi Siti Asiyah pun relax je dapat Fir'aun. Dia sebenarnya Siti Asiyah meninggal, siapa yang bunuhnya? Suami dia, suami Fir'aun. Tapi dalam keadaan tersenyum. Sebab dia puas dapat guna suami dia yang sekejap atas dunia ni untuk dia capai makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So sekarang giliran kita untuk guna suami kita, untuk mencapai makam kerohanian yang tinggi di sisi Allah. Kalau tak ada macam Siti Maryam. Siti Maryam telah mencapai makam yang tinggi di sisi Allah tanpa suami, lahirkan anak tanpa suami. Tanpa bernikah, tanpa berkahwin. Apa orang nak kata? Ya, Allah dah bagi banyak perumpamaan. Yang ibu tunggal ke, yang bersuami ke macam ni ke, yang orang kaya ke, perempuan. Tak ada alasan left unstone. Tak ada alasan yang left unstone. Allah dah bagi paparan dalam sejarah keislaman, keilmuan Islam. Kita cuma ambil contohnya. Ambil suri tauladannya. Pengorbanan Siti Maryam penuh pengorbanan. Membesarkan Siti Nabi Isa yang dalam keadaan tidak ada suami. Macam mana pandangan makhluk terhadap kita ni? Alhamdulillah dapat anak ada suami, yang orang tahu dah ada walimah, ada apa. Siti Maryam macam mana kehidupannya? Baik, sampai di situ. Sikit lagi satu peringatan akhir. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap sesuatu di alam ini adalah sesuai dengan panca indera yang tertentu, seperti suara yang merdu sesuai bagi pendengaran, pemandangan yang indah sesuai bagi penglihatan, wangian yang harum sesuai bagi deria hidup. Maka demikianlah makrifat adalah sesuatu yang paling identik dan paling sesuai dengan roh. Roh kita lah sebenarnya yang sebenarnya nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ia tidak tercapai kalau kita masih tidak mujahadah melawan nafsu. Wallahu alam sampai di situ. Sebenarnya mujahadah tadi pun satu. Allah bagi kita problem, macam mana kita nak mujahadah? Jangan fokus pada problem, fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun satu mujahadah. Nak alihkan hati kita daripada distraction yang Allah ciptakan. Semua yang ada dalam dunia ni semua distraction. Tak kira benda tu agama ke benda tu benda duniawi. Asalnya masih dalam dunia, semuanya distraction. Ya, untuk nak mengalihkan hati kita benar-benar fokus pada Allah ataupun tidak. Ya. Benda agama macam apa? Macam solat. Dan kita nak tengok kita yang solat ke, kita yang soleh, ataupun kita rasa ni taufik hidayah Allah. Kita rasa kita yang bagus ke, kita yang orang baik ke, ataupun kita rasa kita tak dapat apa, yang sebenarnya segala-galanya adalah Allah. Baik. Jadi segala apa yang datang dalam hidup dunia, baik benda agama ataupun benda dunia, semuanya distraction. Semuanya sedang tertumpu ujiannya pada hati, sejauh mana hati itu mengesakan Allah SWT. Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Dia saja tumpuan kita. Dia saja sandaran kita. Dia saja pergantungan kita dan pengharapan kita. Wallahu a'lam sampai di situ. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.